Nampak tak ni videonya? Nampak, cikgu. Okay, get ready. 3, 2, 1, action. Jika buah tidak sempurna, pasti tak diterima. Dia paling cerewet. Dia ni pula akan pastikan kualiti yang terbaik. Dia paling teliti. Cikgu ni pula, kalau bukan alik, tak ingin. Dia paling memilih. Dari ladang ke dapur, anda boleh yakin minyak masak Alif berkualiti dan bermutu tinggi. Yang ni pula tak cerita lah. Diorang ni yang paling buat makan. Alif paling arif. Jadi keluarkan modul minyak kelapa sawit. Okay, baik. Kita sambung hari ini 5.5 minyak sawit. Tadi bukan saja-saja juga suruh tengok iklan minyak sawit tu mesti ada sebab. Ya. Sebabnya adalah nak menunjukkan bahawa minyak sawit tu berasal daripada mana? Pokok getah? Dari pokok sawit lah. Daripada pokok sawit lah. Takkan minyak sawit berasal daripada pokok getah? Ya? Ataupun pokok nenah? Ya? Kelapa. Tidak juga pokok kelapa. Dia mesti ada sawit belakang tu. Okey, buah kelapa sawit ni dia ada 3 bahagian utama. Kena ingat dia ada 3 bahagian utama. Kalau kita tengok gambar ni buah kelapa sawitnya. Siapa tak pernah tengok lagi? Ini yang dah relai-relai dah. Yang dah sebiji-sebiji. Kalau tidak dia duduk dalam tandan. Okey. Okey, ini struktur dia. Bila kita potong belah dia, gambar hitam putihnya. Okey. Gambar yang pertama ni yang cikgu warnakan biru ini adalah sabut. Ya, sabut. Okey, lepas Sabut itu kelapa. sabut kelapa sawit. Dia sabut kelapa lain, sabut kelapa sawit lain. Okey, lepas tu okey. Gambar yang kedua ni dia duduk di bahagian tengah. Nama dia adalah isirung. Isirung. Okey, isirung. Okey, lepas tu lagi mana yang tak label? Yang ni yang ni bukan duduk kat tengah. Isirung tu duduk dekat tengah-tengah sekali duduk kat dalam. Okey, yang berada di antara sabut dan isirung ini kita panggil tempurung. Ada berapa bahagian? 3 bahagian. Okey, ada 3 bahagian. Sabut, isirung, tempurung. Cuba nyanyi sikit. Sabut, isirung, tempurung. Jadi kena dapat beza mana sabut, mana isirung, mana tempurung. Okey. Bukan kadang-kadang, istilah dalam bahasa orang putih isirung ini adalah kernel. Kernel. Isirung sama juga dengan kernel. Okay, ni kalau kita tengok gambar sebenar dia. Ni apa? Cikgu ulang semula. Ada 3 bahagian. Okay, yang pertama ni apa? Sabut. Okay. Yang tengah ni nombor 2 ni, yang tengah ni warna hitam ni apa? Yang tengah ni tempurung. Tempurung. Okey, dan yang warna putih tu apa dia? Isirung. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Tak je kan? Okey. Lepas itu, kamu kena tahu bahagian yang paling banyak minyak. Yang banyak minyak ialah sabut. Jangan sabut kelapa. Sebab tu beza kelapa dengan kelapa sawit. Sabut kelapa tak ada apa ya. Sabut minyak kelapa sawit paling banyak minyak. Manakala bahagian yang mempunyai sedikit minyak ialah isirung. Atau nama lainnya apa? Nama lain? Kernel. Okay. Dia sedikit tapi minyak dia berkualiti. Walaupun dia sedikit tapi dia berkualiti. Ya? Okay. Tempurung tak ada apalah. Tempurung ni dalam bahasa Inggerisnya ialah shell. Ya. Shell minyak kereta tu ia ada minyak. Tapi kalau shell buah kelapa sawit dia tak ada minyak. Okay, tak kelakar kan? Cikgu rasa macam nak buat lawak tapi tak sampai. Saya bagi 1 bintang. Tak kelakar Okay. Sabut menghasilkan minyak sawit. Sabut menghasilkan minyak sawit atau kita panggil dia sebagai PO. Apa itu PO? Palm oil. Palm oil. Palm tu minyak sawit lah. Palm tu sawit, kelapa sawit. Oil tu minyak palm oil. Manakala isirung menghasilkan minyak isirung sawit. Ataupun singkatan dia PKO. Bukan PKP, PKO.
palm kernel oil. Sebab tu tadi cikgu cerita, isirung juga dipanggil sebagai kernel. Okay, palm kernel oil. Boleh ingat tak nama singkatan ni? Ya, belum. Boleh. Okey, minyak sawit ni dia akan menghasilkan dua jenis minyak. Yang pertama PO. PO tadi apa? Palm oil, minyak sawit. Satu lagi minyak yang dihasilkan adalah PKO. PKO, apa dia PKO? Palm kernel oil ataupun minyak isirung sawit. Okey, sampai situ boleh? Boleh. Senang Boleh. aja. Wih, Adam. Awak muka hang tu dah. Okey. Nak cover Kena darah sumpah. di hidung ke? Kena sumpah? Okey, urutan proses pengekstrakan minyak kelapa sawit, cikgu nak kamu hafal formula ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ada 6 huruf. ST chats. ST chats. Cikgu sebut. Oi, sebut je. ST check. Ailio tu kena tersembur. Sebab dia ada 2 T. ST check. check. ST chats. ST chats. Kamu kena hafal ni formula ni. S itu untuk steril. Tulis. Steril. T untuk tanggal. C untuk cerna. Ke cikgu laju sangat ni? Daniel? Tak. Daniel okey, Daniel? Daniel Fadilah. Ni dia buat diam pula. Dah lah profil gambar itik ke gambar pula aku tengok kan ni. Nya kau tidur ke Nya? Dah. Okey. E, extract. T, turas. Dan T satu lagi adalah untuk tulen. ST chats. Boleh tak? Boleh. Lagi kamu tak ingat formula ni, memang kamu tak boleh. Boleh ingat tak ST chats? Kena ingat formula ni. ST chats. Bila ingat formula ni, insyaAllah kamu akan ingat peringkat-peringkat dia lah. Okey, S tu steril. So, bila nama proses, kamu tambah je lah perkataan per di depan, an di belakang. So, pensterilan. Okey, kalau tanggal, apa nama proses dia? Pentanggalan. Pentanggalan. Aku kena bagi tahu juga Cikgu Fatimah Lailin kau ni. Penanggalan. Okey, cerna? Pencernaan. Ya, pencernaan. E, ekstrak. Pengekstrakan. Ya, pengekstrakan. Pandai. Okey. Turas. Penuras. Penuras apa? Penurasan. Penurasan. Bila kata proses, dia ada per dan an di belakang dia. Okey, so last kali tulen. Penyuling. Penulenan. Penulenan bukan pentulenan, bukan penyulingan ya, penulenan. So kena ingat ST chats, double T kat belakang tu. Okey, waktu pensterilan ya, apa yang berlaku bila kata steril mesti ada steam. Steam ni tahu tak apa? Tahu. Apa? Bakar. Steam ni apa? Tahu. Uap panas. Okey. Panas. Baru mesti sampai bakar. Jauh sangat. Okey, steam ni. Dalam dia. Okey. Dalam dia. Dalam dia, okey. Okey, ni buah sawit. Buah sawit ni akan di steam lah. Okey, di steam banyak lah sebenarnya buah sawit tu. Buah sawit akan di steam. Maksudnya di steril lah. Bila kata steam tu maksudnya steril. Steril ni untuk apa? Untuk bunuh bakteria dan kulat. Ingat ya, steril ni untuk bunuh bakteria dan kulat. Selain itu, steam ni melembutkan sabun. Okey, sampai situ boleh tak pensterilan? Bila pensterilan, ingat steam. Steam buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit matilah bakteria dengan kulat dia. Sabut pun jadi lembut. Okey, bila sabut dah lembut, barulah melalui proses yang kedua iaitu penanggalan. Jadi waktu proses penanggalan, buah sawit ni dileraikan, tercabut lah. Daripada tandan tu, dia tercabut dalam mesin
penanggal. Bukan dia tercabut jadi hantu penanggal. Dia tercabut lah. Dia lega. Senanglah bila benda tu dah lembut, dah tertanggal, senang kita nak cerna melalui proses yang ketiga. Cerna tu macam mana pula? Okey, cerna tu buah sawit dipanaskan pada suhu tinggi, dikacau dengan batang pemutar. Ni mesin lah ni. Bukan orang yang mutar, mesin yang mutar. Okey, buah kelapa sawit dipanas pada suhu tinggi, dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut dan tempurung. So, waktu pencernaan ini, sabut dengan tempurung diasingkan. Boleh tak sampai sini? Boleh. Okey, lepas tu yang keempat, selepas sabut dan tempurung terasing, akan melalui proses pengekstrakan. Ekstrak ni perah. Ekstrak ni maksudnya apa? Perah. Perah. Okey, ekstrak tu maksudnya perah untuk mendapatkan dua jenis minyak tadi. Cikgu dah cerita dah tadi kan? Ada dua jenis minyak. Yang pertama PO dan yang kedua PKO. Okey, PO tadi apa? PKO. PKO. So, minyak PO tadi apa? Palm oil. Palm oil, pandai. Yes. Minyak sawit lah. Okey, dan minyak yang kedua adalah PK oil. Apa maksud PKO? PKO. Palm kena oil. Pandai. Palm kena oil kan? Palm kena oil tu minyak isi rong. Maksudnya sewaktu pengekstrakan, berapa jenis minyak yang terhasil? dua. Yang pertama PO dan yang kedua PKO. Bukan PKP. Okey, lepas tu bila minyak ni dah terhasil, kedua-duanya akan melalui proses penurasan. Turas ni macam tapis lah. Dia nak tapis mula kan. Jadi palm oil diasingkan daripada sabut, manakala PKO diasingkan daripada isi rong. Sebab masa kita perah tu tadi, minyak tu dia bercampur dengan sabut ataupun minyak tu dia bercampur dengan kernel. Jadi perlu melalui proses penurasan. Nak asing. Sampai sini boleh? Boleh. Okey, sampai proses yang kelima, akhirnya melalui proses yang keenam. Okey, kena ingat proses yang keenam hanya PO sahaja yang terlibat. PO sahaja yang terlibat Okey, steam, masih steam lagi tu. Steam ataupun wap panas dialirkan melalui PO untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi asap. Okey, mula-mula steam. Dah settle steam, karbon aktif pula. Karbon aktif dialirkan ke PO untuk menyahkan warnanya. Maksudnya, nak hilang bau guna apa? Bau guna apa? Bau. Cuba tengok ni. Apa? Steam. Nak hilang warna, nyah ni hilang lah. Nak menghilangkan warna pakai apa? 5G. Nak hilangkan bau. Karbon aktif. Karbon aktif. Cikgu ulang semula. Nampak tak dapat je kat situ. Waktu penulinan ada dua benda yang digunakan. Yang pertama steam, yang kedua karbon aktif. Steam ni tadi nak hilang bau. Bau minyak sawit ni tak sama macam minyak sawit yang kita beli dekat rumah tu. Bau dia lagi lagi apa? Pernah lalu tak dekat kilang kelapa sawit? Pernah. Harum tak bau dia? Busuk gila. Itu sebab dia banyak proses-proses lah. Tapi nak cerita minyak sawit ni bau dia lagi kuat lah. Jadi nak hilangkan bau yang kuat itu kita kena guna steam. Lepas tu warna dia pula sebenarnya dia lagi gelap. Dia tak macam minyak sawit yang kita beli, minyak masak yang kita beli dekat rumah kita tu. Kita beli kat rumah. Kita beli kat kedai, duduk kat rumah kita tu. Warna dia cerah sikit sebab dia pakai karbon aktif. Karbon aktif ni untuk hilangkan warna. Ada berapa proses? Ada 6. Okey, kena ingat. Okey, ini secara ringkasan proses pengekstrakan minyak sawit. Okey, ada dua jenis minyak sawit yang akan terhasil. Cikgu rumuskan semula. Yang pertama tadi apa? PO. Yang kedua?
PKO. Okey, ulang semula. PO tu maksud dia apa? Palm oil. Palm oil ataupun minyak sawit. Minyak sawit lah. Minyak sawit daripada sabut. Okey. PKO apa maksud dia? Palm kernel oil. Okey, pandai. Palm kernel oil. Palm kernel oil dia berasal daripada mana? Dalam bahagian buah kelapa sawit tu dia berasal daripada mana? Sabut ke, tempurung ke, kernel? Okey, isirung. Betul lah tu. Bahasa Inggerisnya adalah kernel. Okey, lepas tu formula cikgu ajar tadi apa dia? Sikit. Ha? ST check. Selagi tak bersembur air liur tu, tak betul tu. Kalau boleh keluar tu, hot warna hijau ke. Okay, ST chat. Okay, tak gelak juga, tak kelakar Okay. Kalau kernel, dia cuma ST chat saja. Dia tak ada T di belakang. Kalau sabut, dia ada 2 T. Tapi kalau kernel, 1 T sahaja. Okay, ulang semula. S ni untuk apa? Apa? Steril. So, nama proses dia pensterilan. T? Penanggalan. Penanggalan ataupun tanggal. Okay, C? Pencernaan. Pencernaan ataupun C untuk cerna. E? Pengekstrakan. Okay, pengekstrakan. E untuk ekstrak. Okay, T? Penurasan. Penurasan. Okay, T untuk turas. Dan T yang terakhir adalah untuk? Penulenan. Bukan penyulingan. Penulenan. Tulen. Waktu tulen tu lah dia pakai apa? Steam dan juga carbon aktif. Okay. Kalau untuk PKO sama. Ya, cikgu tak tulis lah, sama je. Steril, tanggal, cerna, ekstrak, turas. Dia tak ada tulen saja. Okay. Okay, sampai sini boleh? Boleh. Okay. Seterusnya kita lihat apakah komponen yang ada dalam minyak kelapa sawit. Okey, komponen-komponen dia, minyak sawit terdiri daripada dalam minyak tu sendiri ada 2 bahagian. Okey, bahagian yang pertama ialah glycerol. Ini istilah barulah. Ya, istilah baru yang kamu kena belajar lah. Lepas ni kena selalu bermain di mulut. Glycerol. Nak marah sikit kan? Glycerol sungguh. Tukarlah perkataan-perkataan yang biasa yang kamu sebut tu, nak main game PUBG ke glycerol betul. Lepas tu yang kedua adalah asid lemak. Jadi dalam minyak kelapa sawit ada 2 komponen, glycerol dan asid lemak. Pertama kali melihatnya mungkin kita rasa susah, tapi bila banyak kali kita menyebut dan melihat, cikgu rasa benda itu akan mudah kamu nak ingat lah. Okey, asid lemak pula ada 2. Satu asid lemak tepu, satu lagi asid lemak agak-agak asid lemak apa? Tak tepu. Ya, tak tepu. Okey, sebab kamu dah pernah dengar tepu dan tak tepu. Okey, kalau asid lemak tepu pula contoh dia adalah, lagi sakit nak mengingatkannya ni tapi tak apalah. Ya. Asid palmitik. Asid. Ni nama dia. Asid stearik. Asid palmitik. Asid stearik. Ya. Tak apalah, nanti kita carilah macam mana kaedah nak bagi ingat asid palmitik, asid stearik. Hari ni cikgu bagi cikgu bagi sepintas lalu saja. Nanti kita cari kaedah macam mana kita nak mengingatkan nama-nama special ini. Okey, kalau lemak tak tepu pula ada 2 contohnya adalah asid olik dan asid linolik. Ni geng-geng olik. Tak tepu ni geng-geng olik. Kalau tepu tik tok. Okey, tak apa, salin dulu. Dan cikgu nak setakat ni sebolehnya kamu boleh menyatakan 2 komponen yang terdapat dalam minyak sawit itu saja. Okey, hari ni tak apalah. Contoh ni tidak mengapa. Tapi cikgu nak kamu tahu, kamu boleh menyatakan kepada cikgu semula bahawa minyak sawit ni ada 2 komponen, iaitu glycerol dan asid lemak. Asid lemak pula ada 2 jenis, tepu, tak tepu. Itu saja.
Okay, hari ni tak apa, biarkan dulu. Okay, boleh ya setakat ni? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay, cikgu nak pergi sedikit lagi. Sedikit tak sedikit juga. Hari ni cikgu nak habiskan minyak sawit. Sifat kimia minyak sawit ni ada 3. Ada 3 sifat kimia minyak sawit yang kamu kena tahu. Yang pertama, pengoksidaan. Ini dah biasa dengar dah. Kamu dah biasa dengar pengoksidaan. Yang kedua, sifatnya adalah hidrolisis. Salin dulu yang ni. Okay, yang kedua adalah hidrolisis dan yang ketiga adalah pengesteran. Ada 3, pengoksidaan, hidrolisis, pengesteran. Cukup yang ni tahu pun tak apa dah. Okay. Tahu yang ni dulu. Ini sifat kimia bagi minyak sawit. Jadi cikgu ceritalah pengoksidaan tu macam mana. Bila kata oksida, jadi dia sangat berkait rapat dengan gas apa? Dan nama oksida, pengoksidaan. Dia sangat berkait rapat dengan gas apa? Karbon dioksida. Takkan karbon dioksida. Oksi yang kita menafas tu kita pakai gas apa? Oksigen. Ya, oksigen. Jadi molekul minyak sawit ni akan bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Okey, pengoksidaan ni tak bagus ya, sebab dia akan menghasilkan radikal bebas. Ya, radikal bebas inilah yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Maksudnya pengoksidaan ni adalah proses yang tidak baguslah kepada minyak sawit. Ya. Sebab tu kalau minyak sawit kat rumah kita, kalau mudah terdedah dengan oksigen, bau dia tengik. Minyak sawit, pernah tak minyak goreng masak kamu tu, kamu bau tengik? Kalau goreng keropok ke, goreng ikan ke, kamu rasa macam bau dia tak sedap lah bau. Bila makan tu rasa macam tak fresh, minyak tu tak fresh. Maksudnya minyak tu sudah mengalami pengoksidaan. Okey, yang kedua, sifat kimia dia adalah hidrolisis. Hidro. Bila sebut hidro je, kalau oksidaan dia melibatkan oksigen. Kalau hidrogen. Okey, hidrogen. Okey, lagi. Macam mana? Okey, tenaga elektrik daripada air. Kita panggil tenaga apa? Tenang. Hidroelektrik, pernah dengar tak hidroelektrik? Tenaga hidroelektrik. So hidro tu maksudnya air ya. Hidro tu maksudnya air lah. Molekul minyak sawit bertindak balas dengan air ya. Jadi bila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan glycerol dan juga asid lemak. Okey. Tak apa, penerangan ni tidak mengapalah. Tak payah berat sangatlah kepala kamu nak memikirkan benda itu. Tapi cikgu ni nak menerangkanlah hidrolisis tu maksudnya minyak sawit bertindak balas dengan air. Okey, pengesteran pula. Bila kata ester, mesti terlibat dengan alkohol. Bila kata ester, ingat alkohol. Sebab alkohol kan boleh menghasilkan ester. So, molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Ya? Jadi terhasillah biodiesel minyak sawit. Yang inilah yang kita buat kan kereta dia pakai minyak biodiesel tu. Kereta ataupun kereta lah. Kereta tu menggunakan bahan api lain sebagai bahan bakar. Dia pakai biodiesel. Biodiesel minyak sawit diperbuat daripada minyak sawit. Okey, jadi kesimpulannya sifat kimia minyak sawit ada berapa? 3. Okey, yang pertama sebut semula. Pengoksidaan. Lagi yang kedua? Hidrolisis. Pandai. Yang ketiga? Pengesteran. Okey. Kena selalu sebutlah pengesteran. Okey, pengesteran. Okey. Okey, seterusnya cikgu pergi sedikit lagi. Proses pengemulsian minyak sawit. Okey, benda apa pula? Banyak benar lah term-term. Payah cikgu nak ingat. Ester lah, glycerol lah, macam-macam. Macam-macam. Tapi itulah hakikatnya memang begitu. Okey, proses pengemulsian minyak sawit. Okey, apa itu proses pengemulsian? Cuba sebut. Tak sebut, tak reti. Tak reti nak mengeja. Cuba sebut emulsian. Pengemulsian.
Pengemulsian. Okey. Pengemulsian ia merupakan proses minyak sawit. Minyak tu tadi dipecahkan kepada titisan minyak sawit. Maksudnya minyak tu dipecah jadi titisan minyak sawit yang lebih kecil. Okey, proses pengemulsian meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Salin dulu. Salin je dulu. Proses ini merupakan proses fizikal dan bukan proses kimia. Jumlah luas permukaan, salin dulu ya. Minyak sawit dapat meningkatkan kadar pencernaan minyak sawit dengan bantuan jus hempedu. Okey. Tadi cikgu cerita sifat kimia ada 3. Pengoksidaan, hidrolisis, pengesteran. Ini pengemulsian ni adalah sifat fizik. Sebab dia kata proses fizikal. Pengemulsian ni berlaku dalam badan kita, dalam usus kita, dalam perut kita. Benda ni berlaku untuk mencernakan minyak. Minyak yang kita makan itu, jus hempedu akan mencernakan minyak supaya usus-usus kita dapat menyerap lemak daripada minyak sawit. Itu je sebenarnya pengemulsian ni, pecahan minyak kepada titisan-titisan yang lebih kecil. Cikgu ulang semula, pengemulsian tu maksudnya pecahan minyak sawit ni menjadi titisan-titisan halus supaya titisan ini mudah diserap oleh tubuh badan kita. Itu je sebenarnya. Nanti, okey, yang ini titisan-titisan halus ni penting ke? Ya, perlu. Sebab ia akan meningkatkan kadar pencernaan. Ya. Okey, habis dah sampai situ. Ada sikit lagi. Okey, apakah kandungan yang terdapat dalam minyak sawit? Ya. Minyak sawit, dia ada lemak. Ya. Kena ingatlah, minyak tu lemak lah. Dia ada lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang. Yang kedua, dia ada vitamin. Okey, vitamin dia cuma 2 sahaja, A dan E. Kamu ingat macam ni? Minyak sawit, kan dia sejenis lemak. So, dia ada vitamin E, dia ada vitamin A. Boleh tak ingat? 2 ni je vitamin yang ada pada minyak sawit. Tak ada vitamin C, tak ada vitamin B, dia ada E dan A. Kamu ingat minyak sawit tu lemak. Dalam minyak sawit ada vitamin E dan vitamin A. Okay, lepas itu, dalam minyak sawit ada bahan antioksida. Bahan antioksida ni seperti contohnya karotina. Sebab itu warna minyak sawit tu warna kekuning-kuningan. Warna macam lobak tu, ke oren-orean. Sebab dia ada karotina. Dan vitamin E yang melambatkan dan menghentikan proses pengoksidaan. Ya. Dan yang keempat, dia ada sterol. Okey, tak apalah, ni option je. Cikgu nak menambahkan ilmu pengetahuan kamu. Fosfatida. Ni lagi payah nak ingat nama ni. Triterferic. Dan alkohol. Sebab ni ada dalam buku teks. Jadi cikgu senaraikan semuanya. Alkohol alifatik. Jadi ada 4. Tak perlu ingat semua. Ingatlah dia ada lemak. Dia ada vitamin A dan E. Dia ada bahan antioksida. Dah, ingat satu je. Susah ke? Susah ke susah? Senang ke senang? Senang-senang. Senang. Ingat vitamin A, E. Ingat dia ada lemak. Dia ada bahan antioksida. Okay, dan last sekali ialah penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Okey. Sebelum cikgu bagi tahu kegunaan minyak sawit, apa yang kamu tahu tentang kegunaan minyak sawit? Pengetahuan sedia ada kamu, apa dia? Cepatlah, minyak sawit. Kegunaannya apa? Apa? Yang goreng ikan tu pakai apa? Minyak masak. Buat masak. Minyak masak lah. Barokmu. Minyak masak. Minyak Saya masak. tengok. Dia minyak sawit. Minyak sawit gunanya sebagai minyak masak. Lagi selain daripada tu? Itu Minyak je? urut. Minyak urut. Minyak Itu je? Apa dia? Okey lah. Tahu minyak masak pun dah okey lah. Okey.
Minyak masak, minyak sawit ni, minyak sawit nak digunakan untuk buat sabun, sabun mandi. Sabun mandi pakai minyak sawit, lilin pakai minyak sawit, margarin pakai minyak sawit, lipstick cikgu ni pakai minyak sawit, lotion pakai minyak sawit, lepas tu vitamin E pakai minyak sawit, minyak sayuran pakai minyak sawit. Ada 8. Agak-agak berapa kamu boleh ingat daripada 8 ni? Taka. 1. Minyak sawit. Upgrade lah sikit. Sabun. Upgrade pengetahuan sedia ada. Minyak sawit, sabun lilin. Minyak sawit, sabun lilin. Minyak sawit, sabun lilin. Margarin. Okay? Daripada 8 tu, at least kamu boleh ingat 4. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Ya, jangan lupa esok. Ya? Okay, itu sahaja. Bye kesayangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.